negara diwujudkan untuk menggariskan hala tuju serta dijadikan asas dalam perancangan dan pembangunan sektor perumahan di peringkat persekutuan negeri dan tempatan. Matlamat dasar perumahan negara adalah untuk menyediakan rumah yang mencukupi, selesa, berkualiti dan mampu dimiliki bagi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Dasar perumahan negara juga diperkenalkan untuk menangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri perumahan pada masa kini. Baiklah, untuk isu yang pertama dan paling terkini yang berkaitan dengan dasar perumahan negara adalah mengenai desakan untuk menyemak semula dasar itu sendiri. Perkataan akhbar ini ditulis oleh Prof. Dr. Ismail Omar pada 28 Jun 2020 bertajuk Semak Dasar Perumahan Negara sesuai dengan pasca COVID-19. Penulis adalah Mensyarah Hartanah Universiti Tun Hussein On, Malaysia dan Presiden Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia. Antara intipatinya ialah wabak COVID-19 ini yang telah merebak dan menjangkiti penduduk di seluruh dunia. Pesakit yang dijangkiti virus ini boleh menyebabkan kematian jika tidak dibendung. Disebabkan itu juga banyak pekerjaan tidak dapat berlangsung dengan baik. Apabila ini berlaku, pendapatan rakyat berkurangan dan kuasa beli mereka akan menurun. Rumah juga sukar dijual kerana tidak laku di pasaran. Malah harganya jatuh sehingga 15% mengikut jenis dan lokasi. Justru kerajaan telah memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara dengan bantuan inisiatif RM35 bilion Malaysia. Antara disenaraikan termasuklah pengecualian cukai, keuntungan hartanah dan duty stamp serta fee guaman diberi secara percuma. Hasilnya, ramai pembeli tercari-cari rumah sesuai dengan kemampuan mereka untuk dibeli. Seterusnya, isu semasa kedua pula bertajuk Kekalakan Dasar Perumahan Mampu Milik. Perkataan akhbar ini ditulis oleh Muhammad Zaki Zainuddin pada 28 Februari 2020. Antara intipatinya adalah dasar perumahan yang telah dilaksanakan kerajaan sebelum ini perlu dikekalkan di sebalik kumula politik tempatan ketika ini, kata Presiden Institut Ejen Hartanah Malaysia, iaitu Lim Bong Peng. Beliau mengatakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilihat berjaya memacu sektor perumahan tempatan, khususnya membabikan kediaman mampu milik. Beliau juga mengharapkan tiada perubahan dasar kerana langkah dan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini cukup komprehensif. Kerajaan mengawal harga kediaman, namun yang baiknya ia memacu pasaran dengan memberi pelbagai inisiatif terutamanya kepada pembeli rumah yang pertama dan pembeli kediaman yang mampu milik. Sekian daripada saya. Baik, seterusnya kita masuk kepada isu semasa yang ketiga. Kerajaan merangka dasar perumahan mampu milik negara untuk B40. Perkataan akhbar ini ditulis oleh Luqman Arif Abdul Karim dan Ahmad Suhail Adnan pada 28 Januari 2019. Antara intipatinya adalah kerajaan akan mewujudkan satu dasar perumahan mampu milik negara atau DRMM yang pertama seumpamanya dalam usaha untuk mewujudkan rumah mampu milik kepada golongan B40. Menterinya pada ketika itu iaitu Zuraida Kamaruddin berkata, DRMM ini yang menjadi sub kepada Dasar Perumahan Negara 2018-2025 akan menggariskan spesifikasi dan panduan kepada pemaju untuk pembangunan rumah mampu milik. Tambahnya lagi, DRMM ini akan menekankan kawasan rumah sekurang-kurangnya 900 kaki persegi berserta dengan kemudahan. Ketika beliau ditanya mengenai rumah mampu milik M40, beliau menjawab dengan bersahaja, M40 belum terdesak lagi, jadi kita buat untuk B40 dahulu, katanya. Baik, itu sahaja mengenai DRMM bagi B40. Selanjutnya, isu semasa yang terakhir pula adalah berkaitan cabaran ekonomi. Perkataan akhbar ini dikeluarkan oleh Astro Awani pada 11 Oktober 2019 yang bertajuk Isu Rumah Mampu Milik Antara Cabaran Ekonomi pada 2020. Antara intipatinya adalah, menurut laporan ekonomi 2020, pada separuh tahun pertama 2019, sejumlah 32,810 unit kediaman yang bernilai lebih 19.8 bilion kekal tidak terjual. Hal ini kerana harga hartanah yang semakin meningkat daripada pendapatan isi rumah. Institusi Penyelidikan Khazanah pada tahun 2019 melaporkan pada tahun 2012 hingga tahun 2014, harga rumah median meningkat sebanyak 23.5%, iaitu sebanyak RM175,000
kepada 280,000, manakala pendapatan isi rumah hanya meningkat pada kadar yang lebih perlahan iaitu 11.7%. Walaupun pelbagai program telah dilaksanakan untuk pembangunan ekonomi Bumiputera, namun pelibatan masyarakat masih kurang dalam pelbagai aspek. Sekian, itu sahaja mengenai isu semasa. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada permasalahan yang berlaku dalam dasar perumahan. Antara permasalahan yang berlaku dalam dasar perumahan ialah ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2002 hingga 2016, tahap ketidakmampuan untuk membeli rumah telah meningkat dengan drastik. Tahap kemampuan memiliki hartanah pula telah menurun bermula tahun 2012 sehingga tahun 2014. Hal ini berlaku kerana harga rumah yang ditawarkan kepada pasaran semakin meningkat dan sekaligus mempengaruhi tahap kemampuan memiliki hartanah dalam kalangan rakyat awam. Selain itu, ketidaksepadanan antara penawaran dan permintaan rumah mengikut lokasi. Mengikut asas ekonomi, apabila permintaan sama dengan penawaran, maka keseimbangan pasaran akan berlaku. Namun begitu, perkara ini seakan-akan tidak wujud dalam pasaran hartanah, lebih-lebih lagi di kawasan bandar. Di bandar utama Malaysia, penawaran perumahan lebih menjurus kepada rumah kos tinggi seperti banglo, servis apartmen dan residen. Contohnya di Pulau Pinang sahaja, seluruh hartanah yang dilancarkan pada tahun 2016 berharga lebih daripada 250,000 dan sebahagian besarnya berharga 500,000 hingga 1 juta. Permasalahan seterusnya ialah industri perumahan yang tidak berinovasi. Satu perkara yang perlu kita tahu dan akui bahawa industri perumahan di Malaysia tidak berinovasi dari segi perolehan, pembinaan dan penyampaian. Teknologi yang digunakan dalam industri perumahan di Malaysia tidak setanding dengan negara luar yang maju. Perkara ini telah menyebabkan industri perumahan menjadi kurang efektif dan tidak dapat mencapai sasaran dan objektif utama. Jadi dengan pelaksanaan dasar ini akan mewujudkan penggunaan teknologi dan tenaga mahir bagi meningkatkan produktiviti serta skop tenaga murah tidak mahir dalam teknik pembinaan secara konvensional kepada moden. Permasalahan yang terakhir ialah ketiadaan sistem bersepadu bagi memastikan kesepadanan di antara penawaran dan permintaan. Ketiadaan atau kekurangan data statistik ini menyebabkan wujud kecurangan yang besar dalam menjalankan analisis permintaan dan perumahan. Misalnya ialah berkaitan data dan statistik yang dihadapi di peringkat negeri dan peringkat pusat, iaitu pengkalan data yang tidak lengkap dan tidak dikemaskini. Selain itu, kebanyakan data ini tidak menepati skala spatial dan data ini hanya terdapat dalam bentuk bertulis dan bukan digital. Jadi isu-isu ini mesti diatasi agar analisis secara komprehensif dan holistik ini dapat dilakukan bagi membolehkan pemantauan dan perancangan yang lebih berkesan. Perbincangan ini diteruskan lagi dengan membincangkan berkaitan proses perancangan dasar perumahan. Dasar Perumahan Negara DRN 2018 hingga 2025 adalah bertujuan untuk memperincikan dasar dan pelan tindakan bagi tempoh 2018 hingga 2025 yang mengambil kira isu-isu perumahan semasa. Ia berfungsi sebagai rangka kerja nasional dalam memandu pembangunan perumahan di peringkat persekutuan dan negeri serta menjadi pemangkin dalam penyediaan perumahan yang sistematik dan berdasarkan permintaan dan keperluan perumahan. Dalam konteks perancangan fizikal, walaupun pelbagai pendekatan dan peraturan perancangan telah diperkenalkan dan dilaksanakan, namun usaha untuk mencapai matlamat dan objektif-objektif pembangunan perumahan di peringkat tempatan masih mengalami pelbagai permasalahan, antaranya: yang pertama, penawaran perumahan yang tidak selaras dengan permintaan sebenar penduduk dari segi jenis rumah, harga, lokasi, dan sebagainya. Yang kedua, reka bentuk susun atur perumahan masih bersifat konvensional, kurang kreatif, dan mengabaikan pemeliharaan topografi dan pengkalan elemen-elemen alam semula jadi. Yang ketiga, penyediaan kemudahan masyarakat dan infrastruktur yang tidak mencukupi, kurang berkualiti dan ditempatkan di lokasi yang tidak strategik. Yang keempat, sistem jalan raya dan perhubungan yang tidak menyeluruh, tidak selamat, dan kurang pertimbangan kepada penyediaan ruang-ruang berjalan kaki dan berbasikal. Yang terakhir, penyediaan tanah lapang dan kawasan rekreasi yang kurang mencukupi dan terletak di lokasi yang kurang sesuai serta tidak diselenggara. Bagi mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan, Dasar Perumahan Negara digubal berdasarkan kepada 5 fokus utama, iaitu yang pertama, memastikan perumahan yang berkualiti untuk semua. Perumahan yang berkualiti merujuk kepada penyediaan perumahan yang memenuhi piawaian minimum, diselenggara dengan baik, dilengkapi dengan kemudahan dan aspek penggunaan yang selesa. Yang kedua, menambah baik accessibility dan tahap kemampuan memiliki rumah.
Penggunaan teknologi dan kaedah pembinaan terkini seperti teknologi Industrialized Building System, Building Information Modeling dan kos kitaran hayat akan dipromosikan bagi meningkatkan produktiviti industri pembinaan perumahan. Dan yang ketiga, memastikan kejiranan yang berkualiti dan kohesif. Piawaian dan garis panduan yang sedia ada berkaitan dengan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di kawasan kejiranan akan disemak semula. Skop dan bidang kuasa institusi pengurusan kawasan kejiranan akan turut diperkasahkan. Dan yang keempat, menambah baik koordinasi antara pembangunan perumahan dan pengangkutan untuk kualiti kehidupan yang lebih baik. Rancangan-rancangan pemajuan sedia ada akan dimantapkan dengan penggunaan kaedah-kaedah analisis yang lebih bersepadu dan penglibatan masyarakat di dalam penyediaan plan pemajuan kawasan. Dan yang kelima, memperkukuh keupayaan institusi untuk melaksanakan dasar perumahan negara. Keupayaan agensi-agensi yang berkaitan akan diperkukuhkan dari aspek organisasi, tadbir urus dan sistem sokongan. Ini merangkumi peningkatan kapasiti teknikal tenaga kerja, menggalakkan penyelidikan, penyediaan pangkalan data bersepadu serta memastikan kecukupan sumber kewangan dan undang-undang. Bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dan memastikan pematuhan kepada sistem penyampaian perkhidmatan, JPN sentiasa memastikan pemaju-pemaju mematuhi peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan di dalam Akta Pemajuan Perumahan di bawah kawalan dan Perlesenan 1996 di bawah Akta 16118. Selain meningkatkan usaha penguatkuasaan, JPN juga giat melaksanakan pelbagai program pendidikan yang bertujuan untuk mendidik bakal-bakal pembeli rumah mengenai hak dan tanggungjawab mereka selaku pembeli rumah. Dengan usaha penguatkuasaan dan pendidikan yang konsisten ini, pemaju projek perumahan swasta dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih berkesan dan memastikan pemajuan perumahan dapat dilaksanakan dan memenuhi keperluan pembeli rumah. Selain itu, bagi meningkatkan keupayaan rakyat untuk memiliki rumah, Jabatan Perumahan Negara juga telah menyediakan tabung khusus yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada golongan yang kurang berkemampuan bagi membina rumah di atas tanah sendiri. Skim yang diberi nama Skim Pinjaman Perumahan ini memberikan kemudahan pinjaman sebanyak RM20,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 20 tahun. Selain proses pinjaman yang mudah, para peminjam juga akan dikecualikan daripada membayar cas perkhidmatan sebanyak 4% bagi pinjaman RM10,000 yang pertama. Okey, baiklah. Selanjutnya kita akan membicarakan berkenaan penilaian terhadap dasar perumahan. Yang mana kita tahu sesuatu dasar semestinya mempunyai penilaiannya. Penilaian ini bertujuan untuk membicarakan atau membincangkan berkenaan rangka kerja dasar perumahan negara yang mana kita dapat lihat dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah mekanisme dan proses. Yang kedua, keperluan data dan juga yang ketiga, pembelanjaan fiskal. Tanpa membuang masa, kita perincikan lagi aspek yang pertama iaitu mekanisme dan proses. Suatu mekanisme dan proses yang berkesan perlu disediakan bagi menilai pencapaian dan juga pelaksanaan strategi-strategi dasar perumahan yang telah dibentuk. Terusnya kita pergi kepada aspek yang kedua iaitu keperluan data. Yang mana aspek ini sangatlah penting bagi memastikan pembentukan dasar pembangunan perumahan yang komprehensif. Data yang lengkap akan membolehkan analisis dilakukan dengan lebih mendalam dan terperinci bagi menghasilkan strategi-strategi yang mampu menangani isu-isu perumahan dengan jayanya. Aspek yang ketiga bagi penilaian dasar perumahan ialah perbelanjaan fiskal. Dari segi perbelanjaan fiskal ni, kita dapat tengok sejak RMK10, kerajaan telah ubah keutamaan pembangunan perumahan ni kepada program pemilikan awam. Perubahan ni kita dapat tengok bila berlaku peningkatan perbelanjaan fiskal. Contohnya pada tahun 2013 tidak ada sebarang perbelanjaan direkodkan, tapi pada tahun 2016 perbelanjaan kerajaan sebanyak RM1,622 juta telah direkodkan untuk program ni. Dari segi peruntukan belanjawan pula, pada tahun 2016 perbelanjaan bagi perumahan yang dibantu oleh kerajaan meningkat sangat ketara sebanyak 70.9%. Program seperti ini telah menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan memberikan sepenuhnya komitmen
untuk menyediakan perumahan maupun milik kepada kita. Tapi program seperti ini memerlukan peruntukan yang sangat tinggi.